السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأسلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terima syukuran kepada Allah Ta'ala. Dan kita sambung kitab Hidayatus Sibyan, surat 80 Rumi, Jawi 16, Rumi 80, Jawi 16. Kita membahaskan berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Rukun solat yang kedua. Rukun solat yang kedua takbiratul ihram. Dan syarat sah takbiratul ihram ada 21. Syarat sah takbiratul ihram ada 21. Kita dah bahas satu-satu dah. Kita selama ni tu takbir je lah. Takbir gitu je. Rupanya tak cukup 21 ni. Tak sah takbir kita. Bila tak sah takbir, tak sah mem. Tapi kita dah bahas satu-satu. Masuk kita habis rapat ni. Baik, kita sambung. Muka surat 80 bawah sekali, 16 bawah sekali juga, yang Jawi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya setelah dah tahu 21 syarat sah takbiratul ihram, tak habis lagi. Ketahui olehmu lagi bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi kepada dua bahagi. Istihdar dan muqaranah ianya ada dalam takbiratul ihram bersama dengan niat, sekali dengan niat. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Kat mana qasad, ta'arud, ta'yin? Niat, qasad satu tu. Sekali. Ada orang bagi video. Zaman sekarang kan zaman viral lah. React orang tu, react orang ni, komplain orang tu, komplain orang ni lah. Dia kata dalam takbir tu mesti ada fardu. Kalau nak sembahyang maghrib sahaja aku sembahyang, usalli, saya sembahyang, fardu wajib ada. Dan maghrib mesti kena ada 3 qasad, ta'arud dan ta'yin. Dan disertakan, dimuqaranahkan, disertakan ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar. Lepas tu ada orang kata tak betul lah. Orang kita apa je lepas. Betul lah. Zaman sekarang ni, zaman ni mesti nak tak nak, mesti apa-apa yang kita buat mesti didasari dengan ilmu. Kalau tidak, itulah tengok pada komen-komen tu, tak lagat tengok komen-komen. Dia dah salah. Dia komen orang, kata orang tu salah, padahal dia salah orang tu betul.
Confident lah tu. Confident. Betul lah kena ada qasad ta'arud dan ta'yin. Ta'arud tu fardu. Tak tahulah sekarang ni. Ni kepala. Akidah bab akidah, fiqh bab fiqh. Ada je. Lebih baik tak payah ada kot. TikTok ni tak payah ada lagi baguslah. Nak kena jaga, ada boleh tapi duk kena kawal, duk kena jaga sebab dia merosakkan kalau tak jaga. Baik tak ada, tapi tak boleh juga. Zaman ni zaman tu macam mana tak tahulah. Nanti tak tengok ke Facebook aku. Aku dah beritahu. Oh, gitu pula. Tak tahulah nak cakap. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar. Istihdar ni hadir hati. Hadir hati, sedar, kesedaran sedang sembahyang tadi, dan muqaranah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, iaitu disertakan qasad ta'arud ta'yin sahaja sembahyang fardu maghrib, sahaja sembahyang fardu subuh tadi dalam takbir. Masa tengah Allahu akbar tadi tu ada dua bahagi dia kata. Tak boleh takbir kosong aja, tak boleh, tak sah sembahyang gitu. Takbir kosong tak boleh. Itu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain mungkin. Contoh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mungkin tak ada masalah, kerana dia tak perlu hadirkan hati dia ketika takbiratul ihram. Dia niat masa dia basuh kaki tu niat nak sembahyang dah. Di rumah dia niat nak sembahyang dah. Nak pergi mana? Nak pergi sembahyang lah. Jalan. Masuk masjid. Buat apa ni? Nak pergi sembahyang. Duduk buat apa dekat sah ni? Nak sembahyang ni. Allahu Akbar. Kosong je. Tak apa mazhab mereka. Lepas tu kita tengok dia orang relax je takbir. Kita tak boleh. Kita mazhab Syafi'i. Dia ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi pada mazhab Syafi'i, iaitu pertama istihdar, kita akan bahas lagi. Yang kedua muqaranah. Tapi dia jadi payah macam memayahkan lah sikit. Tapi kita tak boleh kata mazhab Syafi'i menyusahkan orang untuk beribadah. Tak boleh kata gitu. Mana boleh. Adalah sebabnya. Dihadirkan hati dan muqaranah. Dua bahagi. Yang pertama istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah. Namanya ada dua nama. Satu istihdar hakiki, kesedaran tengah semayang tu, tengah takbir tu memang hakiki, realnya. Dan muqaranah, disertakan saja aku semayang qasad ta'arud ta'yin, saja aku semayang fardu maghrib, ketika takbiratul ihram tu Allah, ketika tu hakiki, real punya. Itu yang pertama, tu bahagian pertama. Yang kedua istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya. Yang ini bolehlah dinamakan istihdar, sedarlah juga, tapi bukan hakiki, tak hakiki. Dan muqaranah pun bukan yang hakiki. Macam mana? Dia akan bahas satu-satu lah. Okey. Bermula makna istihdar yang hakiki, kesedaran yang hakiki ketika takbiratul ihram tu, iaitu bahawa menghadir, sedar, bukan kosong dalam kepala, sedar, menghadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun-rukun sembahyang itu dengan tafsilnya, dengan detail, dengan satu persatu, tafsil detail satu persatu, dahulu sebelum daripada takbir. Itu dipanggil istihdar hakiki. Dia macam mana cakap? Menghadir, membayangkan dulu dalam kepala. Memang susah ni kalau mengaji sungguh begini. Kalau tak ngaji tengok, oh gitu takbir kita pun semayang ke, Allahu Akbar. Gitulah kita takbir. Tapi sebenarnya nak takbir tu, dia kena membulatkan, boleh kata gitu. Satu persatu dia nak buat apa dalam kepala dulu, lepas tu baru turun ke hati. Dalam kepala aku nak buat apa, lepas ni aku nak takbir, belum sembahyang lagi, tengah duduk kat saf. Lepas ni nak takbir. Takbir tu ada niat qasad ta'arud ta'yin. Niat apa? Niat nak sembahyang wajib fardu maghrib. Lepas pada tu wajib baca Fatihah, nak baca Fatihah lah dalam fikir, dalam kepala ni. Lepas tu nak rukuk, sebab rukuk tu wajib, i'tidal wajib, rukun, sujud, duduk di antara sujud, baca sunat tak payah sebab dia tak perlu ada dalam kepala. Okey, duduk di antara sujud, naik balik rakaat kedua, begitulah. Naik rakaat ketiga, begitulah. Naik kalau maghrib rakaat ketiga lah, kalau isyak sampai rakaat keempat lah. Akhir sekali tahiyat, bacaan tahiyat. Aku nak baca tahiyat satu persatu, kemudian salam. Semua perbuatan tadi adalah
tertib. Dah dapat tu. Betul bulatkan daripada hati tu masuk, daripada kepala tu masuk hati. Aku nak buat benda ni. Susah nak buat, susah. Masuk dekat hati, bila Allah je penuh nak buat benda tu. Sentiasa sampai ra. Sampai ra. Allahu Akbar. Masa tu penuh ada. Penuh apa? Nak buat tu. Kata masa tu ada dalam kepala, ada dalam hati dan ada kat mulut. Nak buat apa? Nak buat berdiri, niat, rukuk, tidak sujud. Ada lagi, tak lepas lagi. Baru lepas. Boleh ke? Bengong tak, macam mana nak takbir? Dia kan hilang kan, bila kita kan dia hilang. Ketika kita, okey aku nak buat benda ni, adalah. Tapi bila kita kan hilang, tengok hilang kan. Allah kan, mula-mula tu adalah. Aku nak sembahyang tu. Masa usalli, aku nak solat. Apa maksud solat? Maksud solat tu lah. Maksud solat adalah berdiri, lepas tu takbiratul ihram, dalam tu ada niat, lepas tu baca Fatihah, rukuk, i'tidal. Itulah maksud solat. Kena ada. Sebelum takbir ada benda tu. Setengah ulama mengatakan perkara itu tak dapat dibuat oleh usaha ataupun kuasa manusia. Dia hanya anugerah daripada Allah. Ni istihdar hakiki. Hanya campur tangan Allah. Wali-wali boleh tak? Nak sedar kan kita boleh. Kita memang nak sembahyang, betul sembahyang. Betul? Hilanglah. Mana boleh berkekalan? Allah aku nak sembahyang, hilanglah. Mana ada benda tu, macam mana nak lekat di kepala di hati? Maka setengah ulama mengatakan kuasa manusia tak mampu. Kuasa Allah yang menganugerahkan. Allah yang berkuasa menganugerahkan istihdar hakikiyah. Satu. Yang kedua, dan makna istihdar yang urfi. Bukan hakiki. Adalah kejar nak semayang apa benda nak buat, tapi kejap-kejap je. Bukan yang hakiki, dia panggil urfi. Iaitu bahawa menghadir hati hati juga. Nak buat semua dalam rukun-rukun semayang tadi. Akan sekalian yang tersebut itu, yang tersebut rukun-rukun semayang tadi, di dalam hatinya dahulu sebelum daripada takbirnya dengan ijmalnya juga. Yang tadi dengan tafsilnya, itu beza dia. Kalau yang hakiki dengan tafsil, detail, satu-satu, berdiri, rukuk, tidak, sentiasa ada, tak lepas dalam kepala. Ada sampai Allahu Akbar. Berapa saat tu? 2-3 saat tu tak lepas. Kalau yang istihdar urfi ni, aku nak sembahyang, tu je ada. Nak solat lah, nak sembahyang lah. Bukan takkan nak berak aku duduk kat sah nak sembahyang lah. Sembahyang tu apa? Baru dia pecah. Sembahyang tu berdiri, rukuk, i'tidal. Tapi kalau yang hakiki, bila sebut solat dah ada dah. Kita bila sebut solat, sembahyang, aku nak sembahyang, aku nak solat, tak keluar solat tu. Yang keluar solat dia panggil ijmal, secara borong, secara umum. Tapi iyalah sembahyang tu apa? Sembahyang tu berdiri, rukuk, i'tidal, ada rukun-rukun. Tu. Kalau yang hakiki, dia yang hakiki, yang tafsil, detail satu-satu, yang itu masa tu memang ada semua tu. Kita ijmal ajalah. Aku nak solat. Solat zuhur. Solat zuhur. Ada. Bila sebab solat zuhur, tu je lah solat zuhur. Mana ada berdiri, rukuk, i'tidal? Mana ada dalam hati kita. Tapi bila kata apa maksud zuhur tu? 4 rakaat, ada berdiri, ada dia panggil ijmal secara umum. Kesedaran nak semayang tu, kesedaran nak solat tu ketika takbir secara umum. Kalau hakiki secara bukan umum, satu persatu. Apa lawan kesedaran nak semayang? Lawan dia tersemayang, tertakbir. Tu lawan dia. Lawan istihdar adalah tak sengaja. Contoh kita duduk kat saf, nak takbir ni, tiba-tiba anak nak bergurau, dia panjat atas belakang ke apa ke, nak tarik kain ke apa, kita pun Allahu Akbar. Itu ada tak kesedaran nak semayang? Istihdar, mana ada? Itulah lawannya. Istihdar tu dengan masuk kesedaran. Aku nak semayang, itulah dia, kesedaran tu lah. Cuma kesedaran kita sekadar urfiah je. Sedar nak semayang. Semayang tu kemudian baru datang, lambat datang. Lambat datang. Dia macam mana? Seolah-olah bila saya kata kan,
Okey, semua orang dapat tak bayangan ataupun bayangan di hati ataupun di kepala macam mana rupa tonggas dekat rumah? Terus dia mari. Tonggas hak. Dia mari terus. Macam tu lah. Bila sebut sembahyang terus mari. Payah nak buat. Tak boleh. Bila sebut solat dia tak mari. Dia tak mari berdiri rukuk i'tidal. Tapi bila sebut tonggas kita tahu dah kat atas ni lubang warna hijau ada kat bawah 14 kilo tak berapa kilo. Semua dah ada sekali mari sekali gua. Bukan dia keluar sikit-sikit. Dia keluar bulat. Warna apa tak tahu lagi dia keluar sikit-sikit. Itu tak gitu. Dia terus keluar. Pop terus keluar. Itulah yang hakiki. Yang urfiah bila sebut tak keluar tapi tahu. Macam sebut. Dia keluar cuma secara umum. Contoh kata dinosaur. Memang tahu dinosaur. Tapi dia mana keluar satu-satu. Macam mana dinosaur? Dinosaur pun tak aja jumpa. Dia sekadar tahu gitu. Itu dia panggil secara umum. Kalau orang yang biasa pergi Mekah, bila sebut Kaabah, dia detail satu-satu terus. Bup main Kaabah tu. Kalau dia pergi pusing lah. Dia pusing, dia tengok, dia perhati. Bila sebut Kaabah tu. Tapi orang yang tak pernah pergi, dengar-dengar gitu, tengok-tengok dalam TV gitu. Bila sebut Kaabah, dia kosong. Dia macam Kaabah, tahu Kaabah. Itu yang ijmal panggil secara umum. Dia mengenali Kaabah secara umum. Tapi kalau dia pergi tengok setiap inci, tengok, gini, gini. Ini kat sini ada Hajarul Aswad. Tengok satu-satu. Ni rukun Yamani. Ni rukun Yamani dia panggil. Tengok, ada orang lambai kat situ lambai apa benda. Dia check satu. Gini kiswah dia punya. Dah tu tiba-tiba balik-balik kita kata, Kaabah. Terus dia mari. Mari. Terus dia mari. Tapi kalau orang tak pernah pergi Kaabah, dia macam tahu Kaabah tapi begitulah. Bila sebut solatlah. Tak mari. Maknanya urfiah. Bila sebut solat dia dapat tahu satu-satu. Daripada takbir sampai salam. Payah nak macam mana. Begitulah. Kalau boleh wali tu bagi tahu nak cium kaki. Angkat tangan siapa? Wali confirm wali. Ketika takbir tu Allahu Akbar, penuh hati dia dengan perbuatan solat tadi. Kita tak Allah tu semayang aja, solat aja secara umum. Dia panggil ijmal. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah. Muqaranah pula tadi istihdar, kesedaran solat. Yang ini muqaranah. Muqaranah ni daripada perkataan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Daripada aku nak sembahyang fardu maghrib masuk ketika itu muqaranah beserta ketika takbiratul ihram Allah tu ketika tu. Okey? Dan makna muqaranah yang urfiyah bukan. Dan bermakna muqaranah yang hakikiyah. Hakiki punya. Ini pun kuasa manusia tak mampu untuk berlatih buat. Iaitu bahawa dimuqaranahkan, disertakan. Artinya disertakan akan segala niat. Niat qasad ta'arud ta'yin tu lah. Saja aku sembahyang fardu maghrib tu. Okey? Niat yang istighfar, yang dah cukup dah semua daripada takbir sampai salam, akan dia dengan tafsil, dengan detail satu persatu, dengan segala juzuk takbirnya daripada awalnya hingga akhirnya. Juzuk takbir ada alif lam ha, alif kaf ba ra, ada 8. Masa tu dah ada dah benda tu. Kesedaran nak semayang tadi, qasad ta'arud ta'yin ada dah. Allah penuh lagi, penuh Allahu Akbar penuh ada. Penuh. Itu pun tidak boleh dilatih-latih, tak dapat dibuat oleh kuasa manusia. Tak boleh. Belajar je lah, tapi tak boleh buat. Dan makna muqaranah yang urfiyah. Dia bukan original punya muqaranah. Dia beserta dia kata niat dia ada ketika takbir memang ada, tapi cakap je sebenarnya bukan ada semua. Yang tadi ada semua niat dia daripada A sampai Ra, niat penuh. Bukan baca niat. Yang baca dalam hati sahaja aku sembahyang, itu bukan niat, itu lafaz niat di dalam hati. Itu bukan niat. Yang kata ni niat betul, lintasan tu betul, tapi tak berhenti-henti lintasan tu. Dan makna muqaranah urfiyah iaitu bahawa dimuqaranahkan, disertakan akan barang yang istihdar dia dengan ijmal. Apa ni nak buat apa ni? Aku tengah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu insya. Gitu je ada. Sekadar secara umum memang semua orang boleh buat. Sebut sembahyang ada dalam kepala dah kan sembahyang.
Tapi tak ada berdiri rukuk i'tidal, cuma sembahyang aja dalam kepala. Ya? Dengan satu juzuk satu aja. Daripada segala juzuk takbir yang 8. Takbir yang 8 tu alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Letak ke celah-celah mana? Nak. Niatnya. Sepatutnya niat kena penuh lah, sebab niat ketika takbir. Jadi A tu dah ada niat sampai ra. Tapi tak boleh buat. Habis tu pilih lah, nak alif ke alif lam ha, alif kaf ba ra. Nak pilih yang mana? Kalau A pendek, A suk masuk niat. Mana tak dan nak masuk dia. Au lam kedua, au masuk cup. Tak boleh juga, tak dan, pendek sangat. Lam yang kedua, yang tu panjang kan. Allah, masuk situ panjang sikit, sempat sikit. Nak start NJ masuk dia. Kalau ha dekat ha, Allahu, pendek juga. Kalau boleh masuk tak ada masalah. Alif A, akbar pula, A pula, pendek juga, masuk di situ boleh. Kaf masuk di situ boleh, kaf tu. Ba boleh juga, pendek juga. Ra pendek juga. Semua pendek. Yang panjang satu je, yang ada masa panjang. Lam yang kedua. Jadi sebab tu orang kadang-kadang takbir panjang sikit dekat situ. Sebab dia nak masuk tu, nak masuk gia. Ada orang tak perlu masuk gia. Dia kata aku dah sembahyang 30 tahun, takkan nak masuk gia lagi. Ada orang tak apa, tak boleh juga. Orang berbeza-beza orang. Ada orang dia berlatih 5 tahun, tak perlu dah nak, memang masuk Allahu Akbar terus. Ada orang berpuluh tahun dia kena masuk gia lagi, tak apalah, masuklah. Allah, bukan susah pun, panjangkan sikit je. Allahu Akbar. Masa Allah tu, masa tu cepatlah aku sembahyang, cepatlah masuk. Cup dia masuk. Okey, Allahu Akbar. Ada orang tak perlu dah. Allahu Akbar. Dah ada dah. Sebab sembahyang berpuluh tahun, takkan nak tu lagi. Tapi tak boleh kata juga gitu. Sebab ada orang memang gitu. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk juga. Nak macam mana? Pertama, sebab dia tak ngaji secara detail nak masukkan tu apa. Kalau dia anggap nak masuk tu duk baca sahaja aku sembahyang dalam hati, tu bukan. Itu nak bantu aja. Nak membantu hati, dah tak reti sangat nak masuk, baca lah. Payah sangatlah nak suruh masuk. Baca je lah. Baca kat mulut dulu. Dah baca dah. Usalli, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, mengikut imam. Baca kat hati pula. Baca kat hati lagi, sahaja aku sembahyang lagi. Takbir, Allah. Tengah takbir tu baca lagi sekali. Kenapa sampai macam tu sekali? Dah payah sangat nak masuk. Macam tu je lah cara dia. Buat macam tu masuk, InsyaAllah masuk. Tapi tak semestinya macam tu. Kita kata, dah sembahyang lama-lama, tak payahlah. Tak boleh kata, orang tak sama je orang. Ada orang slow, ada orang laju, ada orang macam-macam. Ada orang cepat dapat kemahiran itu, kemahiran memasukkan niat. Ada orang tak dapat sampai mati kemahiran tu. Jadi macam mana? Dia perlu bantuan. Bantuan dia apa? Mulut dia sendiri iaitu dia cakap kat mulut dia cakap dekat hati, dia baca dekat dalam kepala dia, adalah niat kat tu. Tapi yang baca tu bukan niat. Kita pun dah bahas bab niat sebelum ni, ketika wuduk hari tu. Tak masuk-masuk. Kalau tak masuk juga, ini mazhab Syafi'i ni, kalau tak masuk juga, macam mana kalau tak masuk juga? Dalam kitab Imam Nawawi, dia mengatakan orang yang takbir sampai ganggu orang, takbir berulang kali sebab tak masuk, memang susah nak masuk. Mazhab Syafi'i kan dia detail sikit, tapi dia ada masalah, selalu sangat tak masuk. Kalau sekali-sekala biasa lah, sebulan sekali standard. Ini setiap kali sembahyang selalu jadi, supaya nak masuk sampai berulang-ulang kali dia takbir. Kata Imam Nawawi, orang ni khabal fil aqli au jahlun fid din. Dua je. Sama ada khabal fil aqli, lemah akal, slow, ataupun jahlun fid din, jahil agama. Dua. Yang takbir berulang kali, yang takbir tak masuk-masuk banyak, bukan sekali-sekala ni. Sekali-sekala tu standard semua orang je tu. Kadang-kadang kan duduk buat kerja dunia, masuk Allahu Akbar, mati apa dah kepala penuh dengan dunia. Allah, astagfirullahalazim. Sekali lagi jalan straight, boleh. Ini kalau lepas takbir, sama ada dia lemah akal ataupun jahil agama. Dan biasanya bukan lemah akal, jahil agama. Sebab apa? Sebab kalau tak boleh masuk sangat sekalipun, kita boleh pakai mazhab lain kan, bila dalam keadaan tersempit, kesempitan macam tu. Mazhab lain tak perlu. Sebelum sembahyang tu, hadirkan hati dulu, aku nak sembahyang ni.
Sembahyang pula wajib, fardu. Maghrib masuk, Allahu Akbar, biar kosong pun tak apa. Kan tak boleh tadi. Tak boleh mazhab Syafi'i pendapat muktamad. Itu kenapa boleh? Dia penyakit. Dia ada penyakit. Ketika dia ada penyakit, pakailah. Bila dah sembuh penyakit lah tu. Penyakit tu dah sembuh, tak boleh dah. Kalau dia penyakit sampai mati lah. Tak apa lah. Kan? Jadi macam tu. Dia bukannya kita guna satu mazhab kepit, tidak. Bila dalam keadaan terkepit, pergilah ke mazhab lain yang lebih mudah. Tapi jangan awal-awal lagi dah melompat mazhab lain. Biarlah terkepit dulu, tersempit dulu. Maka dia perlu duduk kat belakang tu, duduk apa ni? Tak masuk niat lagi. Masuk semayang dulu. Aku nak masuk niat. Duduk kat belakang, jangan duduk sini kacau orang. Tak apalah, dia duduk belakang tu. Jangan, sebab kalau duduk dalam saf dia kacau orang. Allah Akbar. Dah nak masuk Allah, dah nak masuk dah. Allah astaghfirullahalazim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas baca. Sebab setan main kacau. Baik dia jaga duduk kat luar, dia niat buah-buah kat luar. Dah masuk tak pergi ke saf, Allahu Akbar, tak apa dah, tak ada waktu tu. Mengikut mazhab lain. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Mazhab Syafi'i muqaranah ni yang jadi susah, iaitu masa takbir tu Allah, masa tu kena ada. Mazhab Syafi'i je muqaranah. Mazhab lain tak ada. Jadi tak, dia lambat sikit tak apa, lambat sikit. Yang penting jangan kacau orang. Okey. Muqaranah hakikiyah, muqaranah urfiyah. Masuklah kat celah-celah mana yang paling senang, lam yang kedua tu lah, Allah kat situ. Dan telah memilih orang setengah ulama yang besar-besar seperti Imam Ghazali dan lainnya akan memadai bagi orang yang awam, kita semualah, dengan istihdar yang urfi, cukup dah, urfi je. Dan muqaranah yang urfiyah, cukup dah. Tak perlu yang hakiki, sebab kita pun tak mampu. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu 36 surah sekaliannya. Allah, ada 36 gambaran. Cara memada bagi orang awam, cukuplah 36, mana-mana satu. Dia tak sebut mana satu, dia cari kitab lain. Ada 36. Nak masuk kat mana? Alif lam ha, alif kaf bara tu nak masuk kat celah mana tu? Alif a dekat situ, dekat sini semua boleh masuk. Cuma pendeklah. Yang paling senang yang tadi tu lah, lam yang kedua. Lam yang kedua. Untuk orang awam. Habis syahdan. Sunat habis dah. Bab niat habis. Masuk pula bab sunat pula. Sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Sunat angkat tangan ketika tu angkat tangan. Mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Bila permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Tentu lah. Okey, itu angkat tu. Ini yang sunat. Okey, yang sunat. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, gerak je. Sebab kita disunatkan untuk angkat tangan ke jatuh tangan. Angkat. Saya sempat cari satu hadis, Nabi SAW bersabda, annahu ra'a Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi ma'at takbir. Sahabat tengok Nabi angkat dua tangan ketika takbir. Angkat dua tangan ketika takbir. Angkat ketika takbir. Takbir bermula jadi angkat ketika Allah. Okay. Tapi pendapat mazhab lain, mazhab Hanafi, Imam Ghazali, mazhab Syafi'i, Imam Ghazali, dia angkat dulu. Maknanya dia bukan mengangkat tangan, dia jatuhkan tangan ketika takbir. Angkat dulu, Allahu Akbar. Dia panggil tu jatuh tangan, bukan angkat tangan. Angkat tangan ni. Ketika takbir jatuhkan tangan. Mazhab Hanafi, mazhab Imam Ghazali. Imam Ghazali pun mazhab Syafi'i lah maknanya. Sebahagian kecil ataupun pendapat dhaif
minoriti daripada ulama mazhab Syafi'i, dia kata angkat dulu. Allahu akbar. Kadang-kadang angkat dulu yang senang sikit nak masuk daripada ni. Sebab kalau daripada bawah, kita nak standby tu nak angkat dah. Otak dah fikir kat situ. Bila angkat, lepas tu nak Allah qasak ta'arud ta'yin lagi, aku sembahyang fardu lah. Jadi nak ni pula, sekejap lagi kita bahas. Dekat telinga lah, kat itulah, ini pula. Akhir sekali, tak jadi. Berkucak. Akhir sekali macam ni mudah. Letak dulu macam ni. Angkat dulu kan? Angkat je dia jadi, okey, Allah, angkat tu. Allah, masa angkat tu macam nak start engine tu. Kan? Jadi mudah. Tak kisah. Sebab kalau nak pakai pun boleh. Boleh sebab Imam Ghazali. Walaupun mazhab Hanafi sama dengan Imam Ghazali, tapi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak, daripada bawah. Allahu akbar. Dua-dua boleh lah, senang cerita. Cuma yang terbaik angkat daripada bawah. Tapi kalau susah sangat, letak je, tak ada masalah. Benda tu kecil sangat. Cuma itu ada perbezaan pendapat sunat. Sebab apa? Sebab ada hadis lain. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna khudwa mankibaihi thumma yukabbiru. Pernah Rasulullah ketika solat, beliau angkat dua tangannya sampai kedua setinggi bahunya, lalu bertakbir. Ini yang Imam Ghazali ambil. Okey. Macam mana pun pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i daripada bawah juga. Allah, Imam Ghazali kata daripada atas. Alright. Ikut mana kita sesuai lah. Kalau kita rasa angkat dulu lebih memudahkan dan tak semak nak fikir pasal niat tu kan, angkatlah. Kalau tak ada masalah daripada bawah lah. Angkat tangan padahal angkat tangan tadi tu padahal tu dalam keadaan berbetulan segala hujung anak jarinya, hujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangan bukan, yang lain empat anak jari yang lain daripada ibu tangan, dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Bukan suruh letak, dia punya ketinggian dia. Yang empat ni bukan kat sinilah, cuma nak tahu dia punya paras dia. Dah, dia tak payah ukur, agak-agak je. Ambil timbang air. Timbang tak payahlah. Maksudnya nak agak-agak. Janganlah sampai atas, janganlah bawah sangat, gitu je. Agak-agak. Masa angkat yang atas ni. Kena? Situlah. Atas lebih, bawah sikit biasalah kan. Cuma dia punya tempat kita di situ, atas tu. Okey. Kenapa dia kata selain daripada ibu jari? Dia kata selain daripada ibu jari kan? Ibu jari kat mana? Ibu jari kat bawah ni. Bukannya sentuh, tapi kalau nak sentuh pun tak salah. Tapi bukan sentuh, dia punya jarak, dia punya tahap. Jadi bila ini kat atas, automatiklah ibu jari di bawah. Cantiklah tu. Tak sini, tarik ke depan. Mana yang selesa? Ni semua mana boleh? Ni boleh sampai sini. Mana yang selesa lah. Okey. Dia sebenarnya tak payah susah. Bila kita angkat, dia automatik dari situ. Dia automatik akan duduk di sini bila kita angkat. Automatik. Tak payah kejap sama. Tak payah, angkat je tangan. Angkat tangan, jangan angkat siku. Kalau angkat siku tak angkat siku, angkat tangan. Ni angkat siku. Dia lain. Angkat tangan dengan angkat siku tu berbeza. Angkat. Bila angkat tangan, kenapa angkat tangan? Perbuatan mengangkat tangan adalah tanda hormat. Angkat tangan hormat, kan? Hormat. Surrender, surrender. Menyerah kalah. Simbolik menyerah kalah kepada Allah. Setengah ulama lain dia kata bukan surrender. Tolak juga boleh juga. Tolak kan? Tolak apa? Ma siwallah, selain daripada Allah. Tolak selain daripada Allah. Hanya Allah Tuhan. Ada kata tolak gitu juga. Ada kata surrender, angkat tangan. Surrender. Surrender mesti angkat tangan. Itu nama. Jangan bergerak, boleh kata apa? Angkat tangan. Bukan jangan bergerak. Jangan bergerak, angkat tangan. Bila angkat tangan, dia tak tembak. Angkat tangan tu maksud surrender. Macam tu juga dalam peperangan. Bila kita nak bunuh apa orang angkat tangan, tak boleh tembak.
Itu adalah peraturan undang-undang peperangan. Bila orang angkat tangan dengan bendera putih, tak boleh tembak. Orang masuk ke rumah-rumah ibadah, walaupun bukan masjid, masuk gereja ke masuk apa, tak boleh tembak. Tak boleh masuk. Kanak-kanak tak boleh tembak, tak boleh masuk, tak boleh bunuh. Perempuan tak boleh. Tu. Tapi ada orang peperang, orang perang dia nak perang, tapi jahat, dia bunuh habis semua orang tu dekat Palestin tu, Israel tu. Tak ikut undang-undang peperangan. Sebab perang pun ada undang-undang. Mana boleh bunuh kanak-kanak, mana boleh bom hospital, tak boleh. Itu bukan undang-undang Islam aja tu, undang-undang dunia pun macam tu. Undang-undang dunia, masuk kapit-kapit pun sama. Undang-undang bila perang tak boleh hancurkan tempat hospital, tak boleh. Rumah ibadah tak boleh, kanak-kanak tak boleh, perempuan tak boleh. Itu bukan, itu undang-undang Islam. Dan undang-undang dunia pun sama. Tapi dia langgar je. Dia kecil tapi dia boleh langgar. Pelik lah. Dia kecil tapi dia boleh langgar. Hebat lah dia kan. Dia kecil je, dia boleh langgar semua. Rasanya kalau umat Islam semua pergi kentut sikit seorang, mata lemah semua orang Israel tu. Ramai berbiliannya umat Islam ni, pakat-pakat pergi kentut sikit seorang, 1, 2, 3 kentut, mati lemah. Ramainya umat Islam. Tapi orang negara Arab sekeliling pun macam jiran, padahal sama-sama Arab, tapi buat macam tak reti. Tahulah. Surrender. Angkat. Asal angkat tangan memadai lah. Asal angkat tangan je dah memadai. Tapi kalau berbetulan ni dapat pahala lain pula. Maksudnya angkat tangan macam ni, Allahu Akbar, dah memadai. Angkat macam mana pun dah dapat pahala angkat tangan. Tapi nak dapat lebih lagi, biar kena memadai. Kena dengan tempat dia, atas dia. Ikut spek. Ikut spesifikasi yang ditetapkan. ISO 9002. Tak ikut spek. Tak ikut spek, kuranglah pahala dia. Dia bukan main boleh buat je. Jangan main buat je. Dan Nabi larang angkat tangan macam ekor kuda. Macam mana? Pernah tengok ekor kuda yang bergerak? Kan? Dia gerak macam mana? Macam tu? Macam tu? Jadi Nabi larang, jangan buat macam tu. Dia tak tahu macam mana tu dia angkat agaknya sembahyang macam ni kot. Allah, macam tu kot. Macam ni. Sambil lewa. Allah, macam tu kot. Allahu Akbar. Betul-betul Allahu Akbar. Nabi larang sembahyang buat macam ekor kuda liar yang sedang bergerak-gerak. Nabi larang. Dan dah nak habis dah. Bab dah nak habis, kita masuk bab ni sikit. Tak ada dalam kitab kita cuma ada hujung anak jari ni di atas, kemudian ibu jari di bawah, dicuping telinga belah atas, cuping telinganya. Ibu jari dicuping telinga ni atas. Itu saja. Ada 2. Sebenarnya ada 10. Dia tak masuk lagi 8. Ada 10. Yang pertama, angkat tangan tadi tu, dia mesti kena pada kaedahnya. Tak boleh angkat tangan tinggi sangat, jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Dan tangan mesti terbuka, jangan cekuk telinga. Tapak tangan menghadap kiblat, jangan menghadap pipi. Ada 10. Pertama, angkat tangan bukan angkat siku, tu yang pertama. Angkat tangan, tu yang pertama. Yang kedua, angkat tu beserta dengan takbiratul ihram. Pada pendapat yang pertama tadi dah Allah tu sunat, ataupun kita ambil pendapat kedua, letak kat sini dah Allahu Akbar. Yang ketiga, kedua tapak tangan mesti menghadap kiblat, kerana kiblat adalah arah yang mulia, bukan pipi kita. Kenapa kata pipi? Allahu Akbar. Pipi dia mulia sangat ke? Arahlah tapak tangan kepada arah yang paling mulia, iaitu Kaabah, kiblat. Jadi depan. 3, tapak tangan menghadap kiblat. Yang keempat, tapak tangan terbuka sepenuhnya daripada awal takbir. Daripada awal takbir dah terbuka sampai dia jatuh, baru tutuplah, pegang ke apa. Tapi terbuka sepenuhnya, jangan tutup. Tutup macam inilah, terbuka. 4. Yang kelima, direnggangkan sedikit antara jari. Di antara ni renggangkan sedikit. Ketika sujud, sunat rapat habis. Sunat ni semua sunat ni. Ini bukan sah batal. Jangan tanya sah batal. Semua sah. Jadi kita sunat. Details. Supaya dapat markah lebih dalam sembahyang kita. Pahala lebih. Ketika sujud, rapat. Okay. Ketika rukuk, paling besar.
paling jarak, pegang paling lutut tu. Ketika takbir, dia antara besar dengan rapat, tengah-tengah. Sebenarnya tak payah buat macam ni dah automatik jadi jarak. Tak payah, jap. Oh, tak cukup lagi. Tak payah, angkat je dah memang jadi gitu. Janganlah rapat, dia jadi automatik jarak. Memang gitu. Jadi jarakkan sikit. Tu yang kelima, renggang, bukan jarak, renggangkan sedikit. Yang keenam, kata Syekh Ramli, sunat bengkok kan, macam ni. Ni. Bukan straight. Ada dua pendapat. Ibn Hajar kata straight aja, Syekh Ramli kata ni. Sebenarnya tak payah buat, kita angkat dah jadi sendiri. Ini nampak sangat dah buat, tak payah buat biasa je. Jadi automatik je dah, jadi automatik. Sebenarnya dia memang natural semayang kita. Kita je. Allah, kita je, padahal natural je, angkat tangan natural je ni. Lah, angkat lepas tu. Kita je, padahal natural semayang ni, angkat natural. Oh, keluar kata dia ni nak apa, nak jadi Ultraman ke apa ni, nak macam ni dah, macam bersilat dah, macam apa. Kita je. Sebenarnya sembahyang ni dia cantik, sembahyang kita. Natural, relax je. Allah, relax dengan tangan tak payah. Kalau kita tak natural, kita cuba kerahkan tangan. Allah, nampak kerahkan, kan nampak tak natural tu. Relax lah, natural, apa natural? Semula jadi. Relax je. Allah, angkat pun memang macam tu dah. Ni kata Syekh Ramli, sunat begini. Kata Ibn Hajar, tak sunat, macam ni je. Khilaf ulama lah, kita ambil yang ni. Okay? Tu yang keenam. Sebab apa? Sebab ni nak menghadap kiblat. Ni, jari kita ni nak menghadap kiblat. Elok kita amalkan ni, biar dia menghadap kiblat, supaya dia ni reti sikit. Benda apa pula ni? Reti sikit jari ni. Duk menekan benda ni, duk menekan. Ni sedap ni ngata kat orang ni. Oh, sedap ni. Pang. Ni bukan bodoh lah, apalah, bengong, habis keluar. Ni jadi. Biar dia menghadap kiblat sikit. Biar dia sedar sikit. Macam lah dia ni. Biar dia sedar sikit ni menghadap kiblat. Asyik tak menghadap kiblat je. Ni. Jari yang ketujuh, membetuli bahu. Dia punya apa dia panggil Yalah, macam ni lah. Membetuli bahu. Bukan ni. Dari sudut tu, membetuli bahu. Sebenarnya kalau kat sini automatik membetuli bahu. Yang ke-8, separas telinga. Itu yang tadi tu, yang kita ada separas telinga. Yang ke-9, dia angkat tangan tu dengan ringan dan lembut. Bukannya keras atau cepat atau tersekat-sekat. Makruh hukumnya. Angkat tu lembut je. Dia bukan. Dia straight lembut. Dia jangan buat macam mecok. Tahu mecok? Kan? Macam tahu mecok. Macam mecok lah. Nak cakap tak reti macam mana. Dia relax aje. Dia bukan macam tersekat-sekat, tidak. Ataupun terlalu cepat. Allahu Akbar. Cepat sangat. Atau terlalu slow. Allah. Slow sangat. Tak ada. Semula jadi. Jadi kalau buat secara tersekat-sekat, maka makruh hukumnya. Tersekat-sekat. Tersekat-sekat kan, makruh. Dan yang ke-10, tak letak kain atasnya bagi orang lelaki. Orang perempuan tak apa, orang lelaki jangan letak. Sah sembahyang, makruh orang lelaki. Orang perempuan tak makruh. 10. Baca lagi. Dan sunat menghantar akan kedua lepas Allah tadi tu, menghantar nak letak ke mana? Kemudian daripada selesai takbirnya, Allahu Akbar, ra tu tangan kat mana tu? Di bawah dadanya. Macam ni, di bawah dada, di atas perut. Di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Tu. Ni dada, bawah dada, atas pusat. Sini lah. Straight. Okay. Di bawah dada, di atas pusat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali dia macam mana, atas sikit kot. Dada. Dah itu tak. Ini pelik. Ini tak tahu lah mazhab mana. Memang ada orang buat kan. Ada. Pelik. Dia bawah sikit. Macam ni. Ada, saya tengok macam ni. Entahlah. Mazhab Syafi'i bawah dada, bukan dada, bawah dada. Atas pusat. Sini. Senang cerita, atas pusat lagi senang. Bawah dada tu payah sikit lah. Dia ni bawah dada, atas pusat. Itu mazhab Syafi'i.
Di bawah dada, bukan di dada. Di bawah dada. Dada bawahnya. Jadi pergi sini buat apa benda? Kalau mazhab Hanafi bawah pusat. Dia nampak macam apa? Beleh apa namanya? Macam macam tu macam lembek macam tu macam tu kan. Mazhab Syafi'i nampak kemas. Macam tak gerok. Sebab tak gerok. Macam tu je kan. Duduk bawah. Tapi mazhab Syafi'i nampak. Kan dia macam dia punya kemas. Mazhab Maliki dia turun dulu. Allahu Akbar. Naik pula. Dia panggil irsal. Itu mazhab Maliki. Dia turun dulu. Betul naik pula. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tak balik. Lepas tu baru sujud. Tu mazhab Maliki. Alah sikit sangat benda letak tangan je. Jadi jangan buat pelik-pelik atas ni. Pelik mazhab apa atas pakai. Mazhab ada. Jadi pada mazhab Syafi'i bila kita letak dan dia kata sekejap biar dulu yang tu. Bila kita letak ke sini, automatik siku terkeluar. Mazhab Hanafi letak bawah pusat, siku straight. Kat situ penentuan soft tadi. Ketika nak buat soft, rapat-rapatkan soft, pada mazhab Hanafi dia tak apa rapat, walaupun rapat sungguh, belaga sekalipun tak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i dia ada masalah. Sebab dia akan mengganggu orang sebelah. Asalnya berdiri, luruskan soft, berdiri lagi sini. Pakat-pakat buat rapat. Bila Allahu Akbar, siku orang masuk dah siku. Siku datang ni tajam lah. Duduk dekat aku. Dah jadi sembahyang orang sebelah tak khusyuk dengan sebab siku dia. Aku nak depan. Aku tak kira dia tak depan. Dia pula masuk depan. Dia jadi macam tu. Jadi memang tak selesa. Asalnya selesa masa berdiri. Tapi mazhab Hanafi tak ada masalah. Allahu Akbar dia tak bawah. Jadi straight aja. Tak kisah rapat mana pun. Malah tahiyat awal dia dan tahiyat akhir dia sama je. Jadi rapat macam mana pun elok je paha boleh tu duduk. Mazhab Syafi'i ada dua masalah. Yang pertama disunatkan untuk letak bawah pusat, atas pusat bawah dada. Menyebabkan bila macam tu dan pergelangan disunatkan pegang. Menyebabkan ada lebih kat sini. Jadi masa buat sah tu untuk tak mengganggu orang sebelah lah. Kita buat siap-siap. Macam ni. Luruskan soft saja tak. Biar dia berhenti dia diam lah sini. Kalau kita duduk gini dia akan lagi rapat. Tak ada masalah rapat. Lepas takbir tu ada masalah. Dah semayang dah lepas takbir. Allah macam mana? Dia pegang macam ni lah. Tak nak kacau orang. Pegang macam ni tak selesa. Bila nak rukuk ni imam baca panjang pula. Allah, aku nak cepatlah nak rukuk. Dia tak khusyuk semayang sebab tu. Kalau buat macam ni, aku peduli apa? Sikit ni dia akan kena siku orang sebelah. Dia akan ganggu orang sebelah pula. Orang sebelah pula tu sini gerak-gerak. Bismillah. Kita pula Allah. Jadi masalah. Jadi kalau kita buat siap-siap, bila dia kena itu dia berhentilah, dia tak rapatkan lah. Bila takbir elok, comel, itu je. Kalau tidak juga rapat dan juga nak buat macam mana, masa tu tukar mazhab Hanbali, letak bawah pusat. Settle masalah masa tu. Tukar mazhab Hanbali Kalau macam ni tak boleh. Biarlah dia masuk kat kita, biarlah dia kena, tak apalah, kita letak bawah pusat. Jadi straight. Okey, itu tak kira orang yang sado lagi. Nampak macam ni straight. Bila macam ni dah kena pula orang sebelah. Orang sebelah kuruh jadi masalah. Duduk pula tepi dinding. Itu satu masalah. Masalah kedua kalau rapat sangat ketika tahiyat akhir. Mazhab Syafi'i dia sunat tawarruk sangat tu. Nanya lagi pijak kaki orang sebelah. Dan macam mana nak buat kalau dah jadi gitu? Duduk macam tahiyat awal je lah, tahiyat akhir pun. Daripada ganggu orang, makruh silap dosa ganggu orang sebelah. Cuma kalau boleh buat daripada awal lagi bila kita dah buat macam ni, ada jarak sikit, okeylah, bolehlah tahiyat akhir nanti. Okey, itu teknik-teknik je. Dia tak adalah sampai tak sah sembahyang. Okey. Dan ini yang menarik ni. Padahal cenderung sedikit kepada pihak kirinya. Gitu. Bukan letak tengah. Ini pendapat Imam Ghazali sebenarnya. Mazhab Syafi'i pendapat mutamat di tengah juga. Tidak, tengah. Tapi Imam Ghazali kata sengit sikit. Dalam kitab Ihya. Siapa yang pernah belajar kitab Ihya jumpa? Jumpa ambil uduk sapu kat belakang ni 3 kali ni. Kan? Jumpa takbir Allahu Akbar, naik balik. Semua Imam Ghazali tu. Ini salah satunya lepas takbir jangan letak depan ni, tak kat tepi ni. Kiri. Bila kiri masalah juga. Sebelah. Jadi kalau nak buat macam ni awal-awal masa luruskan soft tu, rapatkan soft tu awal-awal tak macam ni dah.
Buat apa ni? Semangat. Tepi sikit. Tak ada. Aku nak ini, aku nak. Sebab apa kalau sekejap lagi macam ni, bila rapat, bila takbir, kita nak buat macam mana? Masuk kena kau orang. Ganggu orang. Kita mungkin tak ada masalah. Orang sebelah tu duk mengata dalam hati dia apa benda. Lain kali sebelah dia aku tak semayang. Aku sanggup balik bersemayang sebelah dia. Itu kalau dia okey, setakat lebih aja. Kalau dengan ketiak sekali bagi akron sekali. Lagilah akhir sekali nak sembahyang jemaah berdosa pula kacau orang sebelah. Jadi buat siap-siap kalau nak pakai amalan tu lah. Soalannya, saya pernah carilah juga tanya tok guru dulu. Tak dapat jawapan yang memuaskan. Kenapa di kiri? Saya cari, saya rasa 20 tahun baru saya jumpa jawapan dia. Kenapa sini? Kenapa Imam Ghazali kata sunat sini? Sini boleh, harus sini sunat. Rupa-rupanya di sini, pegang di sini, dia dekat dengan hati tau. Bila kita pegang tu, kita kena macam niat, aku pegang hati aku supaya jangan berlari dalam semayang. Dan semayang dia kan berlari, pergi pasar, esok nak buat kerja, pergi balik rumah makan nasi. Hati tu, badan semayang, hati tak tahu ke mana dah. Merewang-rewang pergi situ, pergi sini dah. Jadi macam mana hati yang liar tadi nak suruh dia pegang. Niat pegang hati tu. Dan pegang, dia tak boleh letak saja. Dia bukan Allahu Akbar letak, bukan. Dia mesti pegang dan kemas. Pegang kuat, ni kuat, tekan. Bila tekan, dia rasa tekanan tu. Bila rasa tekanan, memang boleh khusyuk. Dia tak lagi. Tapi kalau lama-lama dia slow, penat dah slow. Longgar balik. Syup. Pergi merayap, pergi London, pergi mana lah. Kerat balik, syup dia mari balik. Tengah semayang ni, waladhdallin amin bismillah. Kalau kita pegang ni, kita akan sentiasa duduk berada dalam semayang. Bila kita longgar je, terus dah pergi part lain lah. Itu sunat kat sini. Kiri, bukan kanan. Sebab jantung hati duduk dekat belah kiri. Itu kata Imam Ghazali. Sebab tu dia ke kiri sikit. Pada pihak kirinya, cenderung sengit ke pihak kirinya sikit. Dan sunat dijazam akan ra takbirnya. Jangan hidupkan akbar, ra tu jazam, mati. Jazam ni jazam, yakin. Allahu Akbar, yakin. Dan alamat jazam adalah sukun, mati. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbaru. Boleh, tapi jangan Allahu Akbaru. Boleh je, sah. Tapi sunat dijazamkan atau disukunkan ra. Dan sunat bahawa membaca doa iftitah. Kemudian daripadanya, pada yang lain daripada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah jangan baca doa iftitah lah. Nak cepat. Orang nak cepat. Jadi selain pada sembahyang jenazah, sunat baca doa iftitah. Doa iftitah pun sunat jazam juga. Allahu Akbar. Kalau kita baca, kalau ada tengok bawah tu kan, Allahu Akbaru kabira. Kan? Allahu Akbaru kabira, ra balik depan. Tapi disebut awal-awal sunat dijazamkan, sunat dimatikan. Ingat tak? Saya dulu tok mak dulu aja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sejak dua menjak ni ada dah viral. Salah baca Allahu Akbar kabira. Kita tok aku ajar gitu. Ustaz dulu ajar begitu. Dulu zaman 80-an. Saya 80-an lah. Mungkin orang lain mungkin zaman 70-an, 60-an. Saya zaman 80-an, 90-an. 80-an lah. Hafal Allahu Akbar kabira. Tapi tiba-tiba kata salah. Tapi salah yang bukan membatalkan. Cuma dia kata salah. Lepas tu dia tunjuk pula. Cuba tengok. Ra tu baris siapa? Betul juga. Ra tu baris depan. Kita dah ubah dah. Daripada Allahu Akbar kabira berpuluh tahun baca, jadi Allahu Akbaru kabira. Tak ada masalah. Tapi sunat dijazamkan, disukun. Walaupun kita nak baca panjat terus, tetap je sunat Allahu Akbar kabira, bukan Allahu Akbaru kabira. Walaupun memang sah, memang boleh baca Allahu Akbaru kabira, malah kalau ikut huruf itu yang tepatnya. Tapi tetap juga disunatkan jangan baca hidup, bacakan mati, jazam. Sebab Nabi tak pernah baca ra tu hidup. Sama ada baca dalam ayat ataupun baca Allahu Akbar, Nabi tak pernah baca Allahu Akbaru. Dan kalau Nabi nak sambung pun tetap Allahu Akbar kabira, bukan Allahu Akbaru. Perbuatan. Kalau macam azan pun sama juga. Kalau macam takbir raya pun disunatkan mati kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunat Allahu Akbar.
Tapi rullah memang dia bagi depan, boleh lah baca, takkan tak boleh lah, memang bagi depan. Tapi kenapa kau mati kan? At-takbir jazmun. Takbir ni jazam. Maka sunat, alamat jazam adalah sukun, mati, sunat mati kan. Tapi hidup memanglah dia hidup bagi depan. Jadi dua-dua lah boleh. Jadi macam tu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu lagi bagus. Dua-dua boleh. Macam air raya pula, lambat air raya, puasa dah lagi. Samalah, semua sama. Mati lebih afdal, lebih sunat, lebih afdal daripada hidupkan. Kalau hidupkan pun tak ada makruh, tak ada apa, boleh, sebab memang dia hidup pun. Okey, macam mana bacanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wa asila. Sampai sini Nabi tak ajar yang ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, Nabi tak ajar. Nabi ajar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang Nabi ajar. Allahu Akbar kabira Nabi tak ajar, sahabat buat. Sahabat duduk belakang Nabi, dia baca. Dia reka lah, macam reka dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nabi dengar, Nabi duduk depan, Nabi dengar dia baca. Nabi ajar wajah tu, dia baca Allahu Akbar kabira. Habis sembahyang Nabi paling. Saya dengar tadi ada orang baca yang lain, bukan wajah tu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard, dia baca awal tu ada lain ni sikit. Allahu Akbar kabira dia baca. Siapa baca? Cara Nabi cakap tu kecut orang. Dia baca, nyorok. Nabi tanya 2 kali, siapa baca? Lebih 3 kali derhaka, tak jawab soalan Nabi. Saya, ya Rasulullah, aku tengok lebih 30 malaikat berebut-rebut nak ambil amalan kau untuk bawa naik kepada Allah. Yang tadi yang takut tadi, saya tu berani ya. Lebih 30 malaikat berebut nak bawa naik amalan tu, nak ambil, nak catat amalan tu, berebut. Kenapa? Maknanya kat situ Nabi sign lah, boleh baca, endorse, boleh baca. Soalan, jadi satu persoalan, kenapa malaikat sibuk nak angkat berebut-rebut? Kalau dia angkat amalan, dia dapat apa? Kan, perasan tak? Nak macam-macam lah. Bila kita buat apa-apa ibadah, amalan-amalan, kadang-kadang ada amalan tertentu malaikat berebut nak bawa amalan tu, nak ambil. Ni aku punya, dia kata, aku yang nak sampaikan kepada Allah. Kenapa sibuk-sibuk? Kenapa, dapat apa malaikat? Malaikat mana ada dosa pahala? Malaikat kan maksum, terpelihara daripada dosa. Mana ada nafsu? Habis tu apa sibuk sangat nak ambil? Biarlah orang ambil buat kerja. Kenapa sibuk? Rupa-rupanya malaikat yang dapat bawa amalan-amalan yang special, dia dapat naik pangkat. Sebab tu berebut. Maknanya amalan tu special lah. Dia dapat, siapa yang dapat, dia buat naik amalan tu sebagai perantara lah. Perantara, maka dia dapat naik pangkat. Sebab tu malaikat 30. Jadi 30 malaikat. Jadi sampai wa asila adalah sahabat dulu baca, kemudian Nabi kata okey, boleh baca. Jadi maknanya dua doa iftitah ni, doa iftitah ni ada satu, sebenarnya ada dua. Satu doa iftitah wajah tu, iaitu yang Nabi ajar. Yang kedua Allahu Akbar kabira, itu yang sahabat buat, kemudian Nabi pun kata boleh pakai. Okey. Yang kita baca dua-dua. Kan? Jadi kalau nak baca satu boleh, wajah tu pun boleh, dan nak baca Allahu Akbar kabira pun boleh. Sahaja. Nak dua-dua yang terbaik. Jadi kalau kita agak malas-malas nak baca doa iftitah, wajah tu panjang sangat, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Cukup. Kalau malas. Kalau rajin baca habis. Kalau nak sembahyang sunat lagi malas, maka bacalah sunat, baca juga sembahyang sunat pun. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, cukup. Sebab rugi lah tak baca. Pendek je pun. Kalau rajin baca semua. Habis. Wallahu alam. Fasal yang ketiga, qiyam, berdiri. Berdiri ni sangat penting untuk membicarakan tentang berdiri, kerana dia akan membicarakan tentang orang yang sembahyang duduk. Sebab qiyam, berdiri adalah rukun. Siapa tak berdiri, tak sah sembahyang. Kalau dia sembahyang duduk tak sah. Hakikatnya sembahyang atas kursi ni tak sah. Tapi dia sakit, maka dia bincang, sakit yang macam mana? Duduk atas kursi ke, duduk bawah ke, duduk macam mana? Dibincangkan. Sebab apa? Qiyam, berdiri adalah salah satu rukun. Tak buat, batal sembahyang. Kecuali uzur, sakit. Sakit macam mana? Yang boleh duduk? Sesama boleh duduk? Sesama nak sembahyang duduk boleh?
Tak boleh. Kenapa pula? Sakit. Nampak? Ada sakit tertentu je lah. Bukan asal sakit je boleh duduk. Macam tu? Tak. Ada sakit yang boleh duduk. Ada yang sakit ketika nak semayang boleh duduk. Ada sakit ketika nak semayang tak boleh duduk walaupun dia sakit. Buktinya sesama tak boleh duduk, semua tak boleh duduk. Patutnya kalau sakit boleh duduk, sesama boleh duduk. Aku sesama lepas tu aku semayang duduk. Aku semayang baring ni, semayang baring, lentang. Aku sesama. Sesama semayang. Maknanya ada sakit yang tak boleh. Bimbang takut kita duduk semayang ni, semayang duduk ni, bimbang takut tak sah, rupanya tak boleh. Mana tahu. Jadi kita akan bahas lah nanti. Macam mana nanti. Pasal yang ketiga. Qiyam, bermula syarat qiyam iaitu membetul akan tulang belakangnya. Tangguh dulu, kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.